Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sakinah Zainuddin dari 5PISMP Sains 2 akan membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Sains Tahun 5. Ini merupakan subtopik bab yang akan dibentangkan. Bab 1. Pendahuluan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan suatu perubahan yang menuntut pelajar untuk berfikiran terbuka dan memenuhi keperluan pelajar dengan kemahiran abad ke-21. Kemahiran abad ke-21 ini adalah suatu kemahiran pembelajaran yang memerlukan pelajar untuk berfikir aras tinggi dan berdaya saing dengan aras yang baru. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 telah menggariskan 6 aspirasi utama dan antaranya adalah berkaitan dengan kemahiran berfikir yang mampu membantu pelajar bersaing di peringkat global. Sehubungan dengan itu, 6 aspirasi utama PPPM 2013-2025 dan pembelajaran abad ke-21 ini sangat menuntut kepada penerapan KEBAT yang merupakan satu elemen utama dalam sistem pendidikan dalam usaha memperkembangkan intelek dan pemikiran pelajar ke arah yang lebih baik. Namun jika dilihat antara beberapa masalah yang dapat dikenal pasti dalam penerapan pengalaman berasaskan masalah dalam meningkatkan KEBAT, ini adalah guru kurang memberikan perhatian kemahiran berfikir kritikal pelajar kerana terlalu menumpukan kepada usaha untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan penguasaan teknik menjawab soalan. Kemudian, kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar Malaysia juga adalah kurang serta masih wujud pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru dan ini menjadikan pelajar malas untuk berfikir dan gagal membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan menakul. Maka, kajian eksperimental dengan ujian pre dan post dijalankan bagi melihat keberkesanan pembelajaran berasaskan masalah dalam meningkatkan tahap KEBAT pelajar sains. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pra antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pasca antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Seterusnya adalah mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pra dan ujian pasca dalam kumpulan rawatan. Dan akhir sekali adalah mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan signifikan dalam pencapaian ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan. 4 hipotesis nol telah dibina dalam kajian ini adalah berdasarkan untuk mengkaji perkaitan ujian pre dan post kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Bab 2. Kajian literatur. Dalam kajian ini, model PBM Howard Barrow telah digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan kajian. Model ini terdiri daripada beberapa peringkat pelaksanaan, bermula dengan proses menyelesaikan masalah, mengenal pasti masalah, menganalisis masalah dan mengumpulkan data, membuat keputusan, mengenal pasti penyelesaian yang terbaik dan melaksanakan keputusan. Selain itu, selari dengan pembelajaran berasaskan masalah, teori konstruktivisme juga turut diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Teori ini berpegang kepada konsep melalui pengalaman yang ada. Melalui teori tersebut, pelajar akan membina kefahaman masing-masing. Seorang guru akan bertindak sebagai orang tengah dan fasilitator yang membantu proses pengajaran pelajar berjalan dengan baik. Penekanan juga adalah pada pelajar untuk belajar dan bukan pada guru disiplin yang mengajar. Seterusnya, teori taksonomi Bloom juga turut digunakan di mana teori ini telah mengklasifikasikan 6 aras domain kognitif, iaitu aras pengetahuan, aras kefahaman, aras aplikasi, aras analisis, aras sintesis dan aras penilaian. Teori ini digunakan sebagai panduan untuk membina ujian pre dan post serta menjadi kayu ukur untuk menguji tahap penguasaan pelajar dalam kemahiran berfikir aras tinggi. Sebelum membina kerangka konseptual kajian, pengkaji telah merujuk kepada beberapa kajian yang berkaitan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Jika dilihat daripada aspek pencapaian pelajar,
Kajian daripada Daliani Mat Said 2011 menyatakan bahawa aktiviti PBM yang dijalankan oleh kedua-dua kumpulan A dan kumpulan B ini dapat membantu pelajar secara kolaboratif dalam membina pelbagai kemahiran dan meningkatkan prestasi pelajar. Kajian kedua daripada Fazila Razali Osman Talib Azrai Osman 2016 menyatakan bahawa perbezaan ini menunjukkan kumpulan PBM lebih tinggi pencapaian pelajar dalam biologi berbanding dengan pendekatan konvensional. Seterusnya, kajian daripada Wan Farah Aida Wan Abdullah dan Ida Suryati Awangyah 2017 juga menyatakan bahawa PBM yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah memberikan kesan yang positif kepada pelajar perakaunan yang mengambil kursus prinsip perakaunan. Seterusnya, kajian daripada Haliza Awang 2010 menyatakan bahawa kesan aplikasi PBM terhadap penguasaan kemahiran generik dan pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Mekanik Struktur 2 adalah signifikan. Dan akhir sekali adalah penggunaan konsep beta-minda dalam PBM telah dicadangkan untuk diamalkan di dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran aplikasi komputer daripada kajian Wahidah Abu Bakar. Seterusnya, jika kita lihat daripada aspek tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar, terdapat 3 kajian yang menyatakan aspek ini. Yang pertama adalah daripada kajian Muslihah Salma Razi 2010 yang menyatakan bahawa hasil dapatan kajian menunjukkan keseluruhan elemen kemahiran berfikir aras tinggi berada pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi diaplikasikan melalui pembelajaran berasaskan masalah dalam subjek reka cipta. Seterusnya, hasil dapatan bahawa kemahiran berfikir aras tinggi yang diaplikasikan melalui pembelajaran yang berasaskan masalah dalam subjek reka cipta menunjukkan respon yang positif dan pada tahap yang tinggi menurut kajian Marlina Sabran 2015. Dan kajian daripada luar negara juga menyatakan bahawa kajian yang positif di mana pembelajaran PBM ini akan memberikan kesan yang baik kepada prestasi dan meningkatkan tahap pemikiran ketika belajar. Dan daripada aspek-aspek lain, kita lihat kepada kesan penggunaan modul C. Kajian daripada Azita Ali 2013 menyatakan bahawa kaedah PBM ini telah memberikan kesan yang positif terhadap para pelajar, terutamanya dalam mewujudkan kemahiran daya saing, semangat kerja kumpulan dan seterusnya, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Seterusnya, jika dilihat daripada persepsi pelajar dari aspek pembelajaran, hasil pembelajaran, kesesuaian suasana pembelajaran, kelemahan dan kekuatan PBM. Daripada kajian Fauzia Sulaiman 2018 menyatakan bahawa keberkesanan positif pembelajaran PBM yang tidak kepada kesemua pelajar. Namun matlamat kajian ini turut tercapai disebabkan 50% pelajar menunjukkan peningkatan dalam pencapaian akademik. Dan aspek yang terakhir adalah daripada aspek pembelajaran aktif pelajar, di mana pelajar yang menguasai topik yang diajar melalui penerapan PBM yang telah dilaksanakan, dan pendekatan ini merupakan satu usaha untuk menerapkan pelibatan aktif dalam diri pelajar. Kajian daripada Alizah Lamri dan Zamri Mahmud 2014. Dan secara keseluruhannya, semua kajian-kajian lalu ini lebih berfokuskan kepada peringkat yang lebih tinggi, serta hanya beberapa kajian sahaja yang menunjukkan lebih berfokuskan kepada mata pelajaran sains. Namun ianya hanya di peringkat menengah. Daripada kajian-kajian lalu ini dapat dilihat bahawa PBM di peringkat sekolah rendah kurang diberikan tumpuan dan penekanan kepada pelajar. Daripada kajian-kajian lalu ini dapat dilihat bahawa PBM di peringkat sekolah rendah kurang diberikan tumpuan dan penekanan kepada pelajar. Daripada model teori dan kajian-kajian lepas yang telah dirujuk oleh pengkaji, telah membina suatu kerangka konseptual bagi pelaksanaan kajian. Ujian pre dan post dijalankan untuk menguji tahap keberkesanan tahap kebat pelajar sains tahun 5. Pelajar tahun 5 dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kedua-dua kumpulan ini diuji dengan ujian pre terlebih dahulu, dan kumpulan kawalan akan diajarkan dengan pembelajaran konvensional
manakala kumpulan rawatan akan didedahkan dengan pembelajaran pengalaman berasaskan masalah yang selaras dengan teori konstruktivisme. Kemudian selepas 4 minggu pengajaran dan pembelajaran berlangsung, ujian pos pula akan dijalankan. Pembandingan dan perbezaan signifikan antara ujian pre dan ujian pos adalah untuk melihat tahap kebat pelajar berdasarkan teori taksonomi Bloom. Bab 3. Metodologi. Kajian yang dijalankan ini merupakan satu kajian eksperimental berbentuk inferensi yang menggunakan ujian pre dan pos untuk mengumpul data kuantitatif yang diperlukan. Populasi kajian ini melibatkan 60 pelajar sains tahun 5 di sebuah sekolah rendah Johor Bahru. Seramai 30 orang daripada kumpulan eksperimen dan 30 orang lagi daripada kumpulan kawalan. Seterusnya, prosedur rawatan kajian. Bermula dengan peringkat pembentukan kumpulan, guru akan meminta pelajar untuk membentuk kumpulan masing-masing dalam proses penentuan ahli kumpulan. Guru memberikan kebebasan kepada pelajar untuk membentuk kumpulan dan ahli kumpulan masing-masing. Mengenal pasti masalah. Pada peringkat kedua ini, setelah ahli kumpulan dibentuk, guru akan memberikan senario dan masalah kepada setiap pelajar. Perbincangan awal dan merancang pelan tindakan. Pada peringkat ini, perbincangan awal dilakukan bagi setiap kumpulan. Sejurus selepas tugasan diberikan, setiap pelajar perlu memberikan definisi dan pemahaman awal tentang masalah tersebut dan menghuraikan senario masalah itu berdasarkan pemahaman sedia ada. Mencana idea melalui pembelajaran kendiri, pelajar akan diberikan masa selama seminggu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan secara individu. Perbincangan hasil dapatan, guru akan memainkan peranan dalam membimbing dengan menggunakan pendekatan pemikiran kognitif dan kreatif pada pelajar dan membantu mereka menukarkan idea mereka kepada penyelesaian yang logik dan boleh dilaksanakan. Seterusnya pada peringkat pembentangan, pada peringkat ini pelajar akan membentangkan dapatan mereka. Setiap kumpulan belajar akan diberikan masa selama 15 minit untuk membentangkan dapatan, sama ada dalam bentuk perdebatan ataupun perbahasan. Perbincangan bersama guru, dan pada peringkat terakhir ini pelaksanaan PBM, sesi soal jawab antara pelajar dan kumpulan yang membentang akan diadakan dan perbincangan dengan guru adalah perlu untuk menghasilkan satu perbincangan yang terbaik dan maklumat yang mereka perolehi adalah maklumat yang betul. Pengumpulan dan penganalisian data adalah bertujuan untuk menjawab soalan kajian yang dikemukakan. Skor prestasi pelajar dalam ujian pre dan pos KBAT digunakan untuk mengumpul data bagi keempat-keempat soalan kajian. Analisis inferensi ujian T juga digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi. 4 hipotesis nul telah diuji menggunakan analisis inferensi ini. Kesimpulannya, diharapkan kajian ini dapat memberikan keberkesanan maksimum dalam menentukan tahap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran yang berasaskan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah, dan diharapkan dapatan kajian ini juga dapat memberikan nilai tambah yang baik kepada modul kajian supaya ianya dapat diperluaskan lagi penggunaannya sebagai satu alternatif pendekatan pengajaran subjek sains di sekolah rendah. Sekian, terima kasih.